Okey. Okey, so kita tengok kepada soalan nombor 2 pula. Terima kasih bang atas beri jawapan. Nombor 2 pula, berikan 5 contoh haiwan yang diancam kepupusan. Siapa? Badak sumbu. Badak sumbu lagi. Orang hutan. Badak sumbu lagi. Periuk ke? Orang hutan. Periuk ke? Haiwan. Orang hutan. Orang hutan. Tapir. Gajah. Gajah, okey. Tapir lagi. Pinai. Harimau. Panda lagi. Mana jawab untuk saya? Cikgu kan ada. 5 tu dah okey lah tu. Okey. Yang nombor 3 pula, berikan 5 contoh tumbuhan pula. Apa contoh tumbuhan? Periuk kera. Periuk kera. Sini baru guna periuk kera. Lagi? Rafflesia. Rafflesia boleh. Rafflesia lagi. Fatimah. Kak Fatimah? Apa? Teruing lagi. Pokok bakar. Pokok bakar saya rasa ada lagi kot. Orchid slipper kan. Orchid slipper dan juga Kacik Fatimah pun boleh juga. Paruh kakak tu. Okay, Kacik Fatimah. Dompet Ali. Okay, nombor 4. Dompet Ali lah, dompet Mak Tia lah, apa lah kamu ni. Okay, nombor 4. 1, 2, 3, 4. Senaraikan 6 aktiviti manusia menyebabkan haiwan dan tumbuhan terancam. Apa aktiviti manusia? Pembalakan tanpa kawalan. Apa pembalakan? Pemburuan haram Lagi pemburuan haram lagi. Bahan minyak lagi. Pembuangan sampah secara besar-besaran. Banjir. Lagi. Pembakaran Pembakaran terbuka. Penorkaan. Menteroka hutan. Perkawalan. Cikgu, pembakaran terbuka boleh tak cikgu? Boleh juga. Pembakaran terbuka. Okey, nombor 5 pula. Senaraikan 3 bencana alam yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan terancam. Banjir. Okey, lagi. Banjir lagi. Taufan. Taufan sudah. Gempa. Gempa bumi. Bumi. Okey, lagi. Kuting. Puting beliung.
Kita pergi kepada nombor 6. Apakah maksud pemeliharaan? Apa maksud pemeliharaan? Pemeliharaan. Pemeliharaan apa maksud bermaksud? Usaha mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musuh. Musnah. Okey, usaha mengekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musuh. Yang paling penting usaha mengekalkan. Yang penting mengekalkan. Okey. Keadaan asal. Dikekalkan dah cukup dah. Okey. Okey. Nombor 7. 5 aktiviti pemeliharaan. Elak membeli produk yang diperbuat daripada spesies haiwan terancam. Okey, tolong kamu bincangkan, saya bagi masa sikit kepada kamu. Tolong kamu fikir apa aktiviti yang boleh disenaraikan sebagai aktiviti pemeliharaan. Menanam pokok semula. Sebab jawapan nombor 7 ni saya takkan tulis. Kamu kena fikir sendiri. Senaraikan 5 aktiviti pemeliharaan. Menjadikan hutan sebagai hutan simpan. Okey, lagi? Menebang pokok terpilih sahaja. Lagi? Membuka zoo. Buka zoo. Nak zoo buka di mana? 5 aktiviti pemeliharaan. Kamu bolehlah kita katakan mewartakan hutan simpan. Okay. Menganjurkan kempen. Okey. Boleh menganjurkan kempen. Boleh mewartakan. Mendidik masyarakat. Boleh juga mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan ke, melindungi tumbuhan ke. Kan? Boleh juga. Okey. So nombor 7 ni apa yang kita cakap tu itulah jawapan dia. Tolonglah tulis sendiri. Okey. Saya boleh salah satunya mewartakan hutan simpan. Okey. So mewartakan hutan simpan, mengelakkan membeli produk daripada bahan buatan haiwan seperti contohnya kan kulit buaya ni diorang jadikan sebagai satu produk membuat dompet ke, ataupun kulit harimau ni diorang buatkan nak buat kain ke, nak buat macam-macam jenis lah. Okay. Lagi especially untuk yang seperti contohnya dompet ke, ataupun biasa kulit haiwan ni kita buat sweater. Tahu tak sweater tu apa? Tahu sweater tu? Apa tu sweater bang? Apa tu sweater? Baju tebal. Motherboard? Baju tebal. Baju yang tebal. Okay. Itu sebenarnya lah baju tebal. So sweater ni adalah baju tebal. Okay. Baju yang tebal dan sebenarnya satu produk yang kita menggunakan di mana untuk menahan suhu yang sangat sejuk, kita guna sweater. Okay, suhu yang sangat sejuk lah. Contohnya dekat negara-negara seperti apa bang? Contoh negara yang memerlukan sweater ni, apa negara ni? Apa? Ikutkan idea kamu, apa negara yang menggunakan
sweater yang tebal-tebal buat daripada kulit panda lah. China. Lagi? Apa lagi selain China? New Zealand. New Zealand, bagus. Negara New Zealand. Okay. So negara New Zealand, untuk pengetahuan kamu, negara New Zealand yang menghasilkan ataupun mengeksport ataupun supply aiskrim yang kepada seluruh dunia. Aiskrim yang makanan sajian mereka, ataupun pencuci mulut yang kita orang tahu, kita semua tahu sekarang ni, aiskrim New Zealand yang negara New Zealand yang menggunakan aiskrim sebagai satu produk yang utama sebagai pencuci mulut. Okay. So New Zealand, Iceland, Greenland, apa-apa land kan, yang negara-negara Eropah banyak menggunakan sweater lah sebab mereka mengalami 4 musim. England ke, Itali ke, Spain ke, Portugal ke, Greece ke, Poland ke, Ukraine ke, lagi apa, Uruguay ke, Peru ke, okay? Apa-apa yang ada dekat Honduras ke, Ecuador ke, European side kan, Poland, Greece, Ireland, banyak-banyak negara kat sana semua. Mereka mengalami 4 musim. Bila 4 musim, mereka memerlukan sweater lah. Okay, sweater tu mesti yang diperbuat daripada kulit binatang. Kalau tidak, mereka tak boleh tahan sejuk. Dia tak boleh pakai sweater yang kita beli RM15, RM20 punya tu, tak boleh. Itu tak tahan tu. Okay, kulit dia tak tebal. Sejuk tu boleh kita rasa juga walaupun pakai setebal mana pun. Tapi kalau ikutkan negara-negara yang luar negara, mereka pakai sweater yang tebal. Okay, supaya mereka dapat menahan kesejukan, teramat-amat sejuk kat sana. Okay, sampai beku. Beku. Jadi sampai beku lah. Kamu pun tengok orang main ais lah, main tu lah, main ni lah. Orang Eskimo kan, orang Eskimo dia hidup dekat igloo. Igloo tu rumah yang diperbuat daripada ais batu. So ini semua adalah sejarah. Sejarah ataupun pasal dunia, sikit-sikit kamu tahu, tak ada masalah. Okay, umur macam ni dah kena tahu sikit-sikit lah. Okay, untuk nombor 8, apakah maksud pemuliharahan? Tolong seorang beritahu saya apa maksud pemuliharahan. Usaha mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Usaha mengembalikan, yang penting kamu kena ada perkataan mengembalikan kepada keadaan asal. Okay. Kamu kena kembalikan kepada keadaan asal. Itu yang kita katakan sebagai pemuliharahan. Okay. Jadi kalau orang tanya pun kenapa kamu kena pelihara kan? Apa yang pelihara kan? Okay. Soalan saya dekat kamu kan. Okay. Orang akan tanya kepada kamu, mungkin ada soalan bahasa Melayu akan tanya. Dadah, penagih dadah. Apakah cara yang terbaik? Memelihara ke memulihara? Habis. Tak pandai jawab, habis lah. Kena. Tak pandai jawab, habis kena. Okay. Okay. Senaraikan 2 aktiviti pemuliharahan. Apa aktiviti pemeliharaan yang kamu tahu guys? Menanam semula pokok. Apa menanam? Semula pokok. Menanam 10 pokok. Semula pokok. Menanam semula pokok. Lagi? Mendirikan Buat rehabilitasi Luar? mendirikan rehabilitation center. Oh, rehability center, rehability center kan. Rehability center ni macam pusat pemuliharahan lah kan. Pulihkan balik.
Baik kamu letak je menganjurkan program pemeliharaan ataupun kempen pemeliharaan pembuli, tak ada masalah. Okay. Sebab sekarang ni kempen susah lah buat masa sekarang, tapi yang penting kamu faham konsep sudah. Haiwan, faktor haiwan dan tumbuhan terancam. Apa faktor dia guys? Kalau kamu tengok dekat sini, apa faktor dia? Boleh tolong seorang bagi tahu saya apa faktor dia? Tahu tak? Ha? Apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Faktor haiwan dan tumbuhan terancam ni cahaya matahari. Matahari ni sumber semula jadi bang. Pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Pembakaran secara terbuka. Faktor dia yang pertama sekali kamu boleh ambil pembuangan Sampah. Pembuangan sampah lagi. Tumpahan. Ingat lagi. Tumpahan minyak. Pemburuan. Pemburuan. Pembakaran terbuka secara haram. Oh, sabar bang, siapa tu? Kan sampai pecah-pecah tu kan kena marah dengan mak baru. Okey, dan last sekali pembakaran Terbuka. Okay, pembakaran hutan. Ini pasal dia punya ni. Okey. Yang kedua, haiwan terancam. Haiwan terancam kita dah cerita dah tadi tu. Apa kan? So, bagi tahu saya apa haiwan terancam guys? Badak sumbu. Badak. Saya badak sumbu. Lagi? Gajah. Tidak sumbu. Gajah. Okey, gajah. Lagi? Harimau Melayu. Tapir. Harimau lagi. Tapir lagi. Penyu. Penyu, bagus tu bang. Penyu pun dia ada juga ni. Okey. Yang ni boleh je kamu buat sebagai rujukan. Sebab tu kamu kena buat nota. Buat macam ni, dia senang. Kalau kamu tak buat macam ni, kita tak tahu apa kita tengah belajar ni sebenarnya. Okey. Okey, tumbuhan terancam. Recall balik apa tumbuhan terancam. Rafflesia. Periuk kera. Rafflesia. Periuk kera. Lagi? Tongkat Kacip angin. Fatimah. Cengal. Kacip. Tongkat Fatimah lagi? Tongkat Ali. Okey. Cara mengatasi pemeliharaan apa? Kempen.
Mewartakan. Mewartakan taman laut. Lagi? Menjadikan hutan simpan. Menjadikan hutan simpan. Bagus, pandai tu. Lagi? Menebang pokok terpilih sahaja. Ya, menebang pokok yang terpilih saja. Lagi? Membuat kempen. Okay, so cara mengatasi ni dah siap. Pemeliharaan pula. Menanam semula pokok. Ya, bagus. Menanam. Pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi boleh juga. Okay. Okey, kita pergi kepada daya. Okey. Kamu ada daya ke nak dengar ni? Okey. Kita dah pergi kepada daya sekejap. Okey. Tak apa, relax dulu. Sabar dulu kan. Okey. Okey, daya. Okey. Daya adalah apa bang? Daya adalah apa? Penolakan. Daya adalah ni kita boleh padam. Atau tarikan. Apa? Tolakkan dan Tarikan. okey, tarikkan lagi. Daya ialah daya tarikan ialah daya yang menggerakkan apa? Mendekati kita. Mendekati. Apa Mendekati Ke arah kita. kita. Mendekati kita. Okey, jap. Lagi? Mendekati boleh juga. Lagi? Daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek. Arah lawan. Menjauhi. Menjauhi. Lagi? Arah lawan. Apakah daya yang terlibat ketika pekebun melakukan kerja memangkas pokok? Daya tolakkan. Darikkan dan juga tolakkan. Last sekali. Apakah daya yang dikenakan kepada pengayuh untuk menggerakkan kayak ke hadapan? Apa? Penolakan. Penolakan. Tarikkan. Dia menggerakkan kayak ke hadapan. Dia ke hadapan kayak, bukan tolak. Kalau bukan, kita tak tolak kayak. Kayak ni kita kena tarik baru dia akan pergi depan. Kalau tolak dia pergi belakang. Okay. Contoh ni kayak kan. Ni kayak. Okay. Kamu duduk sini. Contoh kamu duduk sini. Okay. Dua tangan sini, dua tangan sini. Kamu tolak dia, tolak ke arah depan. Tarik ke arah sini. Kamu tarik dia, baru dia akan ke depan. Okay, bila kamu tarik, baru dia akan ke depan. Betul? Bila kamu tarik. Bila kamu tarik, baru kayak ni ke depan. Boleh faham? Boleh faham ke tak? Boleh. 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 Boleh tu, okey tu. Okey, kamu duduk sini, dia kamu ke depan. Okey. Ni spring
Ni apa nombor 6 ni? Apakah daya yang terlibat dalam setiap aktiviti di bawah? Daya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa daya yang terlibat? Tarikan ke tolakan? Tolak. Ini tolak. Ini tolak. Ini Tarikkan. Tarik. ni Tolak. ni. Tarik. Tarik. Okay. Yang ini kamu pernah buat dalam masa sukan nikah kan. Kita ada tarik tali tu kan. Okay. Mana orang kata tolak tali? Yang ni tarik ke tolak? Tarik. 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 Okay lagi. Lagi. Tolak. 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 Tak, ini kamu tarik. Ya tarik. Ini tolak. Tarik Ni? sebab dia ke belakang. Bagus. Pandai. Lagi. Tolak. 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 Tarik. Yang ni tolak. Okay ni. Tarik. Tarik. Tak, dia sapu ke depan kan. Dan sapu ke depan dia tolak. Ni tarik tolak. Tolak dan tarik. Tolakkan dan tarikan. Tolakkan dan juga tarikan. Ini Tolakkan dan tarikkan. tarik dulu baru tolak. Okay, tarik baru kamu kena tolak. Jangan buat silap pula. Buat silap kena mata sendiri, badan muka. Kesan daya. Apa kesan daya? Takkan objek yang Mengubah bentuk objek. kan Daya ni yang pertama ni kamu kena faham. Dia yang pertama dia objek yang bagus. dia mengubah bentuk objek. Mengubah bentuk Okay. objek. Bentuk objek. Dia mengubah bentuk objek. Yang kedua, gerakkan. Objek yang bergerak. Gerakkan objek. Lagi, Menghentikan objek yang bergerak. hentikan. Lagi, Mengurangkan kelajuan sesuatu objek. lagi. Mengubah arah pergerakan objek. Okay. Kena pasti kesan daya berikut. A, B, C, D, E. Apa ni A? Mengubah bentuk objek. Ini mengubah bentuk. Okay. Ni dia ubah bentuk. Ni saya boleh kata mengubah. Ni Memberhentikan objek. Yang bergerak.
This one? Menggerakkan objek yang pegun. Gerakkan objek. Okey, yang ni? Ubah apa? Ubah ke? Mengubah kelajuan objek. Okey, mengubah kelajuan objek. Yang ni? Ubah? Arah. Ubah. Okay. So. Okay. Dalam exam. Dalam kita write and satu markah. Biasa satu markah je. Satu markah 5/5. Betul. Okay. Daya geseran. Daya geseran ialah daya yang terasa apabila dua permukaan. Okey. Yang seterusnya kita nak masuk kepada daya geseran. Saya rasa masih sempat lagi. Kita pergi pada daya geseran. Lepas tu baru kita pergi pada kelajuan. Kelajuan minggu depan lah. Saya rasa kita pergi pada daya geseran. Okey. So daya geseran ialah daya terasa apabila dua permukaan apa? Bertentang. Bersentuhan. Tapi satu sama lain. Apa lagi? Daya geseran sentiasa Bertentangan arah. menentang. Okay. Nombor 3. Jenis permukaan dan berat objek. Same. Jenis permukaan dan berat objek. Okey, berikan kebaikan daya geseran. Apa kebaikan dia? Berikan kebaikan daya geseran. Apa tu? Membolehkan kita menajamkan pisau. Kita boleh berjalan. Yang penting kita boleh berjalan. Lagi? Boleh berjalan lagi? Boleh? Tajam pisau dan pegang benda. Berhentikan kereta. Lagi? Boleh berlari. Pegang benda. Ya. Memegang, kita boleh pegang. Lagi? Boleh berjalan, boleh berhentikan kereta, boleh berlari, boleh pegang objek. Membolehkan objek kekal pegun. Ya. Dia kekal pegun maksudnya dia tak bergerak. Okay. Dia boleh kekal pegun tu maksudnya tak bergerak lah, dia statik. Okay. Okay. Keburukan daya geseran. Menghasilkan haba. Menghasilkan
Okay. Menghasilkan bunyi yang tidak diingini. Okay. Menghasilkan kekoyakan. Lagi? Keburukan dari geseran tu apa? Menghasilkan bunyi, menghasilkan kehausan, menghasilkan haba lagi. Pembalian tenaga. Tapak kasut tu akan jadi apa? Kehausan. Okey, bagaimana cara nak menambahkan geseran? Cara nak tambahkan geseran? Mewujudkan permukaan yang kering supaya geseran lebih kuat. Kita letak tapak permukaan kita jadikan tapak permukaan tu lebih kasar lah. Geseran Okay. membuat corak pada permukaan. Kita boleh buat corak, boleh. Membuat corak pada permukaan. Okay. Menambah jisim. Lagi? Mengguna bahan kasar. Ada lagi? Kita gunakan pelapis. Okey. Okey. Mengurangkan, cara nak mengurangkan. Macam mana pula? Menggunakan pelincir. Kita gunakan pelincir. Gunakan Guna rollers. Guna penggunaan. menggunakan pelincir, kita gunakan minyak, lagi apa? Permukaan licin. Permukaan apa?
Permukaan licin. Ya, permukaan licin. Biasa kita guna maksudnya kalau papan kan, kita ambil papan yang licin. Okey. Mengurangkan jisim. Kita boleh juga guna alas yang ada roda ke kan. Menggunakan pengguling atau berbola. Boleh juga. Kita boleh gunakan menggunakan alas. Okey, alas berbola pun boleh, tak ada masalah. Janji kita boleh tolak benda tu sampai dia boleh bergerak kan. Berbola ataupun menggunakan troli kan. Biasa kita gunakan troli. Kalau nak tolak barang ni kan kita ada dua cara. Satu kalau kita tolak dekat lantai, satu lagi kita bawa dekat troli, tolak dekat troli. Jadi daya geseran yang tinggi dekat lantai ke ataupun bila kita bawa dekat menggunakan troli? Yang mana yang lebih tinggi? Lantai. Satu kita tolak macam ni, permukaan dekat bawah tu. Okey, satu lagi kita guna ni. Kita guna troli. Troli lagi senang. Okey, guna troli. Kalau kamu guna tali, kamu angkat macam ni 45 degree darjah, kamu tarik pun, dia tak sesenang kita guna troli. Okey? Tak sesenang kita guna troli. Jadi, yang penting kamu kena tahu cara dia macam mana. Okey? Yang penting kamu kena tahu cara dan bagaimana nak kurangkan tu. Kalau kita guna macam ni, apa berlaku kepada daya geseran kita? Sama ada dia berkurang ke atau dia semakin menambah? Itu kamu kena tahulah. Itu yang paling penting kamu kena tahu dekat sini. Okey? So, jadi saya dah letak, kita dah tahu dah dia punya sistem kan. Bukan bila kita guna troli ataupun kita tarik menggunakan tali kan. Lebih kurang yang mana lebih senang. Baik, bagi kita gunakan troli lah lebih senang kan. Dia boleh, permukaan dia taklah sekasar yang kita tarik kan. Sebab dia ada berbola ni dia tak ada memberi bebanan yang tinggi bila kita nak tolak. Jadi itu adalah faktor kita panggil faktor geseran. Okay. Itu yang kita panggil sebagai, bukan faktor, daya geseran tu. Okay. Bagaimana dia geser. Kalau tak ada daya geseran, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh buat apa. Walaupun dia ada keburukan dia, tetapi memang banyak orang kata banyak kegunaan daya geseran ni sebenarnya. Okay. Soal lagi apa-apa? Selain daripada tu, apa lagi? Apa lagi selain daripada kita gunakan troli? Apa lagi? Apa tu? Apa lagi? Ha? Tahu. Menggunakan tepung asid borik. Menggunakan tepung
Asid borik. Ya. Okay. Guna tepung apa? Asid borik. Yes. Boleh juga tepung asid borik ni dia macam nipis sikit tau. Dia apa, boleh menyebabkan kita senang kita nak membuat sesuatu kerja lah tanpa menghiraukan pasal daya geseran. Okay. Sebenarnya banyak boleh tambah guli. Okay. Guli ke, minyak ke. Okay. Guli, minyak dan ada yang gunakan guli, minyak. Lagi apa lagi bang? Pelapik ke. Pelapik, pastikan pelapik yang senang nak boleh tarik lah, jangan pelapik yang kain, sebab pelapik kain ni dia boleh dia boleh rosak dia boleh rosak kalau guna permukaan yang kasar, dia boleh jadi tak elok lah orang kata. Okay. Okay. So I rasa kita baik stop sampai sini sebab minggu depan saya nak masuk kepada kelajuan. Minggu ni tak nak. Okay, tak nak bagi kamu pening sangat. Okay. Nanti kamu jadi orang kata robot pula. Nak belajar semua susah juga, dia kena slow-slow. Okay. Okay. So saya rasa saya stop sampai sini. Kelajuan ni saya akan sambung minggu depan. So saya harap semua orang tolong ingatkan saya minggu depan kita nak masuk kelajuan. Okay. Okay, minggu depan kita nak masuk kepada kelajuan. Jadi minta seorang ingatkan saya lah sebab saya mungkin akan terlupa. Mungkin saya tak tahu apa yang saya cakap minggu depan. Kita nak sambung apa. Saya yang ingat, tolong ingatkan saya minggu depan kita nak masuk kepada kelajuan. Okay. Jadi take note lah. Okay. Kelajuan lagi senang kepada kita. Okay, jadi saya rasa saya stop sampai sini saja untuk hari ini. Okay, mungkin minggu depan kita akan sambung topik yang seterusnya lah. Okay, minggu depan kita akan sambung topik yang seterusnya yang lebih senang. Okay. Ada soalan daripada kamu? Siapa ada soalan ke apa ke? Boleh tanya. So, saya buka sesi soal menjawab lah. Ada soalan yang kamu nak apa orang kata nak tanya kepada saya ke? Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okay. Okay, kalau tak ada saya rasa saya stop sampai sini. Okay. Saya stop sampai sini. Kita akan berjumpa lagi mungkin minggu depan. Okay. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Jadi saya harap apa yang kita buat hari ni boleh membuatkan kamu faham apa yang kita belajar hari ni. Yang penting. Okay. Yang penting kamu faham apa yang kita belajar hari ni dan bila saya tanya nanti kamu boleh jawab lah. Okay. Walaupun kamu tak bersekolah lagi, tak sempat bersekolah. Tahun ni kamu tak boleh bersekolah lagi, ikutkan saya lah. Okay. So tak apa. Walaupun pun. Okay. So ada soalan sebelum kita bersurai? Ada. Semua faham hari ni? Okay. So minggu depan kita akan sambung chapter apa? Kelajuan. Kelajuan. Bagus. Nasib baik ada orang ingat tu, kelajuan. Okay. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat malam. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Okay? Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih cikgu. Bye. Ya. Terima kasih.